Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Rumah Abah Soekarno, Tuk Nene, Tuk Nebe, Tuk Ime, pemimpin masyarakat, para ibu, para bapa, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Tuhan jemput kami semua datang ke sini, maka tidak ada tujuan yang lain melainkan redaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sambung daripada apa-apa yang disapa oleh Bapa Karim kita, maka kesimpulannya para ibu bapa semua, matlamat kita tak lain tak tidak nak kepada syurga Allah. Maka syurga Allah ni tak akan masuk, tak ada siapa yang boleh masuk syurga Allah dengan amalan dia. Walau dia banyak semaya dalam mana pun, bukan semaya itu yang masuk dia syurga. Walau dia puasa sama mana pun, bukan puasa tu yang masuk dia syurga. Dan juga amalan lain daripada amalan-amalan baik. Bahkan jikalau kita boleh masuk syurga, maka dengan satu sahaja, ialah rahmat Allah. Sehingga para sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, engkau pun tidak boleh masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah?" Nabi kata, "Ya, saya pun sama juga." Kalau gitu, malam ni kita nak cari apa-apa daripada amal yang baik yang apabila kita buat, kita dapat rahmat Allah, supaya menahlikan kita masuk syurga Allah di akhirat nanti. Bahkan bahagia di dunia, belum di akhirat lagi. Maka rahmat ni yang bagi dua para ibu bapa semua. Rahmat umum ini dapat setiap orang manusia, walau orang kafir pun dapat rahmat Allah. Tetapi rahmat yang memasuk kita syurga ialah rahmat yang khas. Rahmat yang khas. Maka rahmat ni Tuhan sedia bagi siapa. Sekiranya siapa yang dapat rahmat yang khas ini, dia akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kalau gitu, cuba telah kita mari dengar ayat Quran. Tuhan berfirman sebagai jawapan. Kata Tuhan duk tiada rahmat yang khas ini bagi siapa. Sekiranya orang yang dapat rahmat ni, ia akan jadi ahli syurga. Maka jawapannya berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Tuhan sedia bagi orang-orang yang banyak buat baik ke orang lain. Jadi siapa yang banyak buat baik ke orang ni lah dapat rahmat yang khas. Bahkan orang yang paling buat baik ke orang lain, paling buat manfaat kepada orang lain, orang inilah orang yang paling baik sekali di sisi Allah. Walau dia tak banyak semaya sunat, walau dia tak banyak puasa sunat, walau dia tak ada berulang-ulang kali ke Mekah supaya buat haji dan umrah sunat, dia tak banyak buat benda hak sunat, tetapi dia banyak tolong orang, maka dialah manusia yang paling baik sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling buat baik kepada orang lain. Maka orang yang buat baik kepada orang lain, benar ni sebagai jamin. Kata dia tak akan celaka. Dia akan putung semata-mata. Cerak 100% para ibu bapa semua. Maka sebagai bukti ataupun dalil, saya banyak royak cerita ni dalam ceramah saya. Maka sekali lagi saya kat sini, boleh hati tak kenal lagi di sini, iaitu ada seorang orang Mesir
Maka dia ni tak sah haji. Dia naik orang naik haji ke Mekah, wa umrah wa haji. Maka dia tidur malam dia mimpi, para ibu, para bapa. Mimpi ada seorang mari jumpa dia. Maka dia kata, wahai tak sah, mu ambil lah jiran mu sore tu. Kau duduk dekat rumah mu tu. Ambil dia, wagi wa umrah sekali dengan mu ni. Boleh depan yang mu nak pergi ni. Ambil dia wagi atik. Maka dia kejut ledah. Dia kenal sangat jiran dia ni. Nama gapo dan luak gapo. Dia kenal. Maka dia kata, orang ni orang tak mana. Orang ni orang tak semaya peh. Bagaimana aku nak bagi wagi wa umrah sekali dengan tu? Maka dia tak ada ambil berat, tak hadur tak dengan mimpi yang mimpi semalam. Maka tidur malam yang kedua mimpi pula. Mimpi orang tu lah mari. Dia kata, wahai Syekh, ambillah jiran mu sore tu. Ambil dia pergi buat umrah sekali dengan mu. Yang mu nak pergi boleh depan. Maka dia pun bahasa berat dah lah. Sebab apa? Semalam mimpi dah, malam ni mimpi pula. Kaya kena buat sungguh kerana benda ni. Maka dia supaya yakin, maka dia lepas supaya dapat jawab yang paling jelas, maka dia keluar daripada rumah dia pagi esok pergi pada Jamiah Azhar di Mesir, tempat berhimpun para ulama. Maka ditanya, dia cerita benda yang berlaku dengan dia 2 malam berturut-turut. Apa nak raya? Adakah dia ni mesti kena ambil jiran dia lagi? Kan lepas pesawat kira tu mimpi bau saja ya. Siapa mana? Maka dia ditanya para ulama yang alim di segi takbir mimpi. Maka ada seorang ulama jawab dia kata ginilah muklis malam ni. Jikalau malam ni mimpi pula seperti 2 malam lepas, maka ambillah jiran kamu jiwa umrah sekali kamu yang nak pergi bulan depan. Maka tidur malam tu mimpi pula tu. Tupo 2 malam lepas. Maka tak ada apa. Bangun pagi esok, dia jumpa kawan dia, jiran dia. Dia kata, wahai jiran tu, aku nak ambil mu jiwa umrah sekali dengan aku ni 3 minggu lagi insya-Allah. Maka jiran dia yang mengaku jawab betul-betul. Dia kata, saya tak semaya. Saya tak semaya. Maka jawab tak, saya kata, insya-Allah tak apa, aku nak ajar kamu. Semaya syarat dia begini, rukun dia begini. Benda yang menjaga dengan buat supaya tak batas semaya 1, 2, 3, 4. Hajar dia sehingga dia panas semaya. Maka bawa dia panas semaya tu Abu Karim, Abu Zu. Maka masuk iman dalam jiwa dia. Berasa sedap manis semaya dia. Maka tak tinggal semaya. Dan taubat kepada Allah, taubat yang nasuha. Taubat yang bersih sungguh, yang sesat sungguh menangis teriak, dan dia tak akan tinggal semaya lepas daripada hari ini. Maka orang yang taubah, Nabi kata, at-taibu minaz dzam kaman la dzambalah. Orang yang taubat daripada dosa, maka dia bersih seperti budak baru beranak baru. Tak ada dosa dah. Maka dia semaya gitulah sehingga sampai hari tolak terbang daripada Mesir kepada Mekah supaya buat umrah. Sampai sana maka buat umrah. Buat umrah kali yang pertama, buat umrah kali yang kedua, buat yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, cukup 7 kali. Maka nak balik kepada Mesir. Maka kita widak tinggal dia panggil pun nak keluar daripada Mekah. Sudah tawaf siap. Maka tak saya tanya dia, kita dah selesai semua dah, kita nak balik dah. Kalau gitu, wahai jiranku, apa kata, apa benda yang kamu nak buat sebelum daripada kita nak keluar daripada Mekah? Jika kamu nak buat, aku masuk ke masjid. Dia kata, kalau gitu, aku nak minta semaya 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Sebab sunat, bukan bukan mazhab kita, dan mazhab lain pun sunat belakang. Selepas tawaf, sunat semaya 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Maka dia semaya Allahu Akbar. Tak saya tunggu cakap. Orang lain sudah siap dah dia tak biasa dia. Maka baca Fatihah, baca ayat Quran, maka Allahu Akbar rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar di antara 2 sujud. Allahu Akbar sujud yang kedua. Allahu Akbar bangun lagi. Maka baca Fatihah, baca surah.
Kemudian Allahu Akbar, rafa' sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar tu kepada sujud. Allahu Akbar tu yang antara dua sujud. Allahu Akbar sujud yang kedua, maka tak kamu bangun. Tak ada kamu bangun. Sebab apa tak kamu bangun? Sebab ia mati. Maka masa mati sebaik-baik masa, tempat mati sebaik-baik tempat, di hadapan Kaabah selepas daripada wa umrah. Lagi pula kelakuan mati sebaik-baik kelakuan. Sebab apa? Mati dari sujud. Maka tak saya kata Allahu Akbar, Masya Allah. Apa ni orang ni buat amal dia. Siapakah dia sudah nikmat, sudah panggil hidup dia dengan sebaik-baik kesudahan. Mati baik. Payah orang nak jumpa dengan dia. Juta dia tak temu saya. Mati depan Kaabah dia sujud. Maka gi sipai maning pas maya sudah, maka kamu di kubur Ma'la. Kemudian klik kepada Mesir. Tasah pergi ziarah rumah dia, kita kepada isteri dia kata lana, kata suami dah mati, kami si pesana. Maka teriak isteri dia. Maka Tasah royak kata alhamdulillah, tuk laki mu ni ahli syurga. Sebab alamat 1 2 3 belakang dia molek belakang. Bahkan gambar orang cinta ni ada dia. Nah, ada. Kalau gitu wahai isteri, wahai perempuan, wahai saudari, boleh ke tak kamu cerita kepadaku apa kata daripada amal yang baik yang tuk laki membuat? Sebab gini para ibu bapa sudah, la Islam dia tak ada kalimah wak. Betul dia tak ada. Oh betul dia berlaku lagu ni tak? Tak ada. Semua yang berlaku ada pucuk, ada timah tipai semua. Ada pucuk. Kalau gitu wahai perempuan, apa suami buat baik? Mesti kena ada. Sebab bukan dia nak mati lagu ni, dia kena ada benda yang dia buat baik. Maka jawab isteri dia kata, suami aku tak semayang. Maka jawab tau saya kata, waktu kami tahu dah, dan dia taubat dah, dia berjuru dah, dan dia semayang dah, tak tinggal-tinggal dah. Kau baik daripada amalnya, dia buat apa? Maka jawab isteri dia kata, ya ada satu, banyak orang tak tahu. Suami saya ni setiap hari 3 periuk. Dia ambil nasi, ambil makan ni pagi, boleh neka, maka ambil pergi kepada jiran dia, orang tua duduk sore diri. Tak ada siapa padu. Maka tuk laki dia lah ambil pergi, bui makan apa semua, lepas tu basuh tepat, tolong basuh baju, nyapu rumah, pelik lagi. Tengah hiu lagi pula, pelik lagi, petai lagi pula. Lagu tu lah sehari 3 kali. Dia khidmat orang tua tu. Saya kata orang yang buat baik kepada manusia, kepada makhluk Allah, butung. Sebab tu siapa nak butung, khidmat hamba Allah banyak. Siapa nak bertua, khidmat orang Islam banyak. Bahkan para ibu bapa, cuba terapaya dan bayangkan. Nabi kata dalam hadis yang sahih daripada Abi Hurairah, rawahu Muslim. Nabi kata, inna mara'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin har yutiqu bi bi'rin qad adla lisanahu min al-'atash fanaza'at bi muqiha faghfira laha. Jadi Nabi kata pada umat dulu Bani Israel ada seorang perempuan yang jahat, perempuan yang hijab dia jual tubuh, zina setiap hari, bahkan sehari bukan sekali dua. Sebab dia jangok tempat dia duduk tu orang nak ke dia belakang. Lagu tu lah hari demi hari sampai ke minggu sampai ke bulan, bertahun duduk lagu tu. Bagaimana dosa dia banyak. Maka suatu hari dia keluar daripada rumah, nak pergi mana? Nak pergi zina, nak pergi tempat dia jual tubuh. Maka tengah-tengah jalan dia nampak seekor anjing yang duduk jelai lidah, duduk keliling telaga, lapar dahaganya. Maka dia pecah khuf dia, pecah kasut dia, dia bawa hulu oleh telaga, dia bawa naik mari, bui minum kepada anjing sana yang duduk jelai lidah nak mapuh, lapar dahaganya. Maka anjing makan apa? Sehingga kenyang, maka tinggal dia. Maka Nabi kata apa? Sebab satu sahaja, sebab dia buat benda tu Tuhan aku semua dosa yang banyak dan menjadikan dia ahli syurga. Itu kepada anjing. Yang najis lagi, bagaimana kita buat kepada manusia? Lebih-lebih lagi, saya sangat-sangat gembira dan suka hati, seronok
datang di sini dan datang awal belum daripada naik di pantai ni. Sebab apa? Boleh dengar benda yang baik-baik yang boleh panggil apa di kapal tempat di sini ni buat. Nah, yang menumbuhkan satu komuniti untuk nak apa ni? Nak bela, nak bantu anak-anak yatim. Jadi gini, soalannya siapa jawab atau tak sih orang ni bodoh. Saya nak tanya lagi ni, nak tanya siapa ramai-ramai jawab atau tak sih orang ni tak ada akal. Jawab atau tak sih orang ni gila. Jawab atau tak sih orang ni bodoh. Soalannya begini, siapa kata ramai-ramai ni nak hidup seperti orang ramai-ramai, duk makan minum, duk jalan di mari, duk ramai-ramai dengan anak bini, tapi dia dah jadi ahli syurga dah. Siapa nak ada? Nak belakang. Tak ada siapa tak sih. Maka dia nak buat benda ni. Kenapa buat benda ni? Maka jawapannya saya nak rakyat dengan betul cerita kisah yang berlaku sungguh. Tuan tak ada lagi lah ni, tapi tak tahu nama gapo. Sebab apa? Sebab dia tak si rakyat kata dia nama apa. Iaitu berlaku di Kuwait. Seorang ulama dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mimpi jumpa Nabi ni Nabi sungguh. Nabi kata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna asy-syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang lihat aku dalam mimpi, maka dia lihat aku sungguh. Sebab syaitan tak boleh buat rupa aku. Maka dia mimpi jumpa Nabi tu. Nabi bayar apa ke dia? Nabi kata, "Wahai Syekh, mungkin jumpa orang ni bening. Bagi tahu dia dua berita baik. Yang pertama, aku kesalah dia." Allah, Nabi kesalah dia. Yang kedua, bagi tahu dia, kata dia akan jadi kawan pula syurga, duk gindah syurga. Maka kejut dia. Tapi Syekh ni yang mimpi jumpa Nabi semalam, Nabi royak dua perkara tu, lebih-lebih lagi nama lelaki tu, nama tu bin tu dia tak kenal. Nama apa tak biasa berjumpa, nama apa tak biasa dengar. Nak cari mana? Maka buat esok ke tak ada buat dah Nabi suruh. Sebab ia tak tahu nak pergi cari mana. Tidur malam yang kedua, Nabi mari pula. "Ya Syekh, pergi jumpa orang lelaki nama ni Bening. Bagi tahu ke dia, aku kena salah ke dia, dan dia akan jadi kawan pula syurga." Bang bagi isak sudah lah. Dua malam turut-turut supatullah, ia kena buat dah. Maka nak buat agama kita tak kena. Patut di mana? Dia pergi diampul, pergi tabirat, pergi cari nama. Nah, tapi tak ada jumpa. Kelip mari dengan duka kita. Sebab apa? Tidak boleh tunai amanah Nabi. Mana buat lagu mana? Ya usaha dah, tapi tak jumpa saya. Tidur malam yang ketiga, Nabi mari pula. Nabi kata, "Wahai Syekh, pergi jumpa seorang lelaki nama ni Bening. Nah, bagi tahu dia, aku kisah dia. Yang kedua, ia akan jadi kawan pula syurga." Maka Nabi bayar. Nabi kata, orang ini duduk di Riyadh, duduk di Mekah, luang Saudi Arabia, duduk di Riyadh, duduk di kawasan itu, umur pitu warna tu. Nabi yang sasar dah. Bagi isak, segera beli tiket kapal, dah ia oleh Kuwait. Beli tiket kapal, pergi Mekah lalu dah. Pergi di Riyadh, dan tanya, nak jadi pergi tempat Nabi betul. Kawasan itu. Pergi pak jumpa sungguh. Umur pitu warna tu. Maka kata pitu, "Assalamualaikum." Masuk dia rumah kecek, patah dua kata dia rumah. Maka dia kata, "Saya ni datang daripada Kuwait. Saya ada amanah daripada Nabi dua perkara yang Nabi Yusuf sapa kepada kamu. Yang pertama, Nabi kisah kepada kamu. Yang kedua, Nabi Yusuf bagi tahu katamu akan jadi kawan dia oleh syurga." Allahu Akbar. Para ibu apa? Tata lelaki orang Mekah dengar benda ni, teriak dia. Teriak suka hati. Sebab peringkat Nabi ni pucuk syurga. Bukan semua orang boleh duduk dengan Nabi. Maka selepas daripada tunai amanah siap, maka seorang syekh daripada Kuwait nak kelik. Maka bila nak kelik, dia minta tanya Rusia dulu, supaya saya tak ni lah.
Ya benda yang berlaku bukan betul lah. Ya ada timah sifat. Ya ada pucuk, ada sebab. Maka ya kata wahai lelaki, mung ni dapat depan berita sebaik-baik berita. Dan kamu butuh, kamu duk hidup lagi. Duk makan minum lagi, duk ramai-ramai dengan anak. Tapi kamu lepas ni tak jumpa dengan neraka sampai bila-bila dah. Kalau itu, apa daripada amal hebat yang membuat, yang mengahlikan kamu dapat kelebihan semacam ni. Maka dengar jawapan para ibu bapa. Gapo lelaki ni royak? Dia kata, saya nak royak boleh Rusia ni, tapi syarat wahai Syekh, kamu jangan cerita kataku nama apa bin apa. Dan kamu tempat duduk mana. Mu jangan royak. Kalau lah mu sanggup, aku nak royak benda yang berlaku aku. Sebab tu hari ni kita tak tahu nama apa bin apa ni. Duduk di kawasan mana? Tahu kata di Riyadh dia. Wah. Nah, tu lebih letak ni lagi Riyadh. Tahu tak? Maka dia kata gini. Boseh tu dia panggil sanggup janji. Dia kata gini, berlaku gini. Dia kata, mu nampak dah umur di depan tu, tukang kan umur aku ni. Aku tu laki dia tu saya tu. Saya banyak budak lagi. Dan dia ni pakai miskin, susah dia. Tapi dekat susah dia tu, dia rajin kerja. Bawa lepas tu dia rumah tangga, dia bini. Maka dapat anak 3 orang. Tapi tak cukup makan. Orang pakai. Maka dalam keadaan begitu, tiba-tiba dia ni umur anak pula mati kawanku. Maka tinggal bini dia dan anak dia 3 orang. Kalau susah dah, makin tambah susah. Sebab orang Arab tak sebab kita. Nah, sebab dia kata dengan suami dia. Dia suami tak ada habis harapan. Mau kita tak apa, kita kena rajin pada lelaki ni kadang-kadang. Maka aku ni siaplah kepada dia. Maka aku bagi 2 duit aku ni. Duit gaji aku belah dua gitu. Setengah untuk aku dan keluarga aku. Nah, misalnya dia dapat 20,000. 10,000 untuk dia dan keluarga dia. 10,000 lagi untuk rumah sana. Perempuan dengan anak yang 3 orang. Maka para ibu apa? Dulu ni 20,000 saya ya. Keluarga dia ya. Tapi berapa cukup sebulan. Tapi apa dia belah 10,000 sama 10,000 lebih makan. Siapa kita tahu? Padahal duit kau sikit tapi barakah. Maka Buah Syekh daripada Kuwait dengar cerita ni, dia kata, ya aku dapat jawapan dah. Sebab mu dapat Nabi kisah kepada kamu. Dan yang kedua pula, nah, mu akan jadi kawan Nabi dalam syurga. Sebab apa? Sebab kamu bantu anak yatim. Maka betul kan Nabi kata, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang sanggup bantu anak yatim, ginilah dalam syurga itu. Maka para ibu bapa, saya tak panjangkan saya dan akan serah kepada babu kita. Tetapi belum saya nak serah, masa lebih kurang ada 5 minit. Jadi saya nak suruh orang sini, Wi Butung belakang, Wi Jaya belakang, Wi Senir belakang, Wi jauh daripada Bala belakang. Maka saya suruh mai buatlah benda ni. Maka siapa buat benda ni, umur dia akan bahagia. Siapa buat benda ni, anak dia akan reti dengar. Siapa buat benda ni, dia akan lepas penyakit akan sihat insya-Allah. Dia buat benda ni, rezeki akan menambah. Dia buat benda ni, dia akan bahagia dalam hidup dia. Dia buat benda ni, dia akan jauh daripada neraka. Dia buat benda ni, akan masuk syurga insya-Allah. Buat satu perkara ya, dan dapat semua 4-5 perkara yang saya bilang saja. Gapo buat gapo? Hari ni kita dah cemah, ramai orang susah. Tak nampak jalan keluar. Ni jalan keluar saya nak ayat malam ni. Para ibu dah serabu hak anak. Hak kaya, hak jalan apa? Tak tahu buat lagu mana. Ni anak pagi saya nak ayat malam ni. Orang tak ada yang balas serabu. Ni anak pagi mana saya nak ayat malam ni. Nah, kalau gitu benda ni satu ni, jadi anak pagi bagi segala benda yang kita nak. Sama ada nak tolak benda jahat
ataupun nak hidup benda baik. Maka tak kira orang biasa, orang pakai, lelaki, perempuan, orang kaya, orang apa, bakal buatlah benda ni sebagai jamin kata kita akan seni sampai akhirat. Maka ni lah kita nak cari-carinya sebenarnya para ibu bapa. Kalau gitu buat apa? Buatnya ialah kita semua ni yang ada depan saya ni, boleh kata 80 atau 90% ada banci tanakan. Siap. Maka jika kita ada banci tanakan dah, maka kita tak ada buat lagi net bank, maka dibuatlah net bank. Dibuat belakang net bank, iaitu ambil apa ni? Ambil banci tanakan kita, boleh terasa kita. Lepas tu kita cari banci orang susah, yang utamanya anak yatim. Dan saya sendiri di sini kepada komuniti yang kita dengar yang berkotang sana, buat banci so hak komuniti ni yang akan batu orang yatim dalam kawasan balon. Lepas tu kita akan tempat batu sini. Nah, baru pagi matahari naik, oh masuk dah. Sekadar kita kuasa. Tapi syarat awak setiap hari. Awak setiap hari. Lepas tu boleh kelih lah bagaimana kita akan bahagia, bagaimana rezeki akan mari cari kita, bagaimana susah payah akan tinggal kita lepas satu-satu lepas satu-satu. Rumah kita daripada gelap dari cerah. Nah, kalau gitu kita mampu sama mana? 20 kos sehari, 20 kos sehari. Belum nak makan, belum nak pergi mana, belum nak pergi kerja, buat sedekah dulu. Tengah jalan tu hai jaga keselamatan. Kalau itu benda baik kan manusia kita belakang para ibu bapa semua. Maka gini, jika ramai-ramai ni ada seorang setuju dengan saya, bayar sana. Tapi harapan saya tu boleh buat setiap orang. Saya tak ada kuat kali, tapi kena baik supaya kita semua ni bahagia dunia dan akhirat. Misal kata seorang ramai ni ada seorang setuju dan nak buat, maka saya nak buat turut bapa raya, saya azam nak buat 40 kos sehari. Misal kata 40 kos sehari, pagi mari pak on dia dah. Tak ada lagi lain, oh masuk komuniti kita sini dah. 40 kos sehari. Sebulan nak bulan? Banyak nak sebulan? Kalau 10 hari 400, 20 hari 800, bulan 1,200. Maka saya minta masuk ni bulan. Walaupun saya yakin kata punlah natijah hasilnya baik-baik, yang orang yang puasa ni akan dapat tu belum ni boleh dapat dah. Sebulan yang awak bukan 2-3 hari pun dapat dah kadang-kadang. Nah, tapi saya minta masa ni bulan. Sekiranya ada orang sini buat yang saya rasa ni setiap hari, ada orang ni buat 40 kok, ni buat 50 kok, ni buat 100, ni buat 20 kok, macam-macam. Misal kata dia buat setiap hari buat cukup ni bulan, maka tak dapat sahbuk benda baik-baik. Kau susah ada, kau serabut ada, kau teruk ada. Misal kata jika ada lagu tu, nah, maka pergi rumah saya duduk kapur atas Kelubai, Bandung, Pasir Jawa. Dia tanya mana muhabba nak. Dia tanya, dia jumpa saya nak bayar klik semua hak saudara-saudari pun masuk. Kalau orang ni habis pun, bapa saya habis 18,000 dia ni bulan. 18,000 tak seni pun. Bala mari tak putih-putih. Susah payah, tak apa, saya bayar 18,000. Nah, ada lepas saya tu yakinnya. Sebab apa? Ramai dah orang dia buat. Maka saya tak banyak seperti Bapa Karim ceramah, tak banyak seperti Bapa Zu, tapi ada beberapa tempat. Maka rezeki saya dah benar. Dan ada boleh hadir setiap tempat. Telefon hari 4, terima kasih apa. Sebab Bapa Ayah hari sejauh saya buat menyebabkan hari ini saya rasa lega. Rumah yang rasa lemah rasa lega. Tak ada besok jumpa dengan bahagia. Rezeki ni dia panggil mudah, tak suka-suka dapat. Ai benda baik-baik akan mari syariah. Maka insya-Allah kita buatkan diri kita, kerana keluarga kita, kerana kampung tempat kita,
Nah, memajukan kampung sebagaimana Abah Soekarno kata ni. Nah, bang kampung bala ni lebih gampang cemerlang lagi masa depan nanti insya-Allah. Maka tu lebih kurang ucapan saya, maka saya serah pula kepada Bapak Zu. Nah, itu dia falyatafaddal mashkura. เสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยครับผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น